بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحسنة، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Jadi kita sambung lagi muzakarah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, membicarakan tajuk Al-Udhiyah, tajuk korban. Jadi kita dah masuk pada kata musannif wa an yanwiya at-tadhiyata biha inda dhabhi aw qablah, wa waqtu at-tadhiyati ba'da tulu'i syams yawm an-nahri wa mudhi rak'atayn wa khutbatayn khafifat ila akhir ayyam at-tashriq, wa yajib at-tasadduq bi shay'in min lahmiha naji'an. Kita berhenti situ. Saya baca banyak sangat letih dah. Okey. Jadi disebut dalam kitab ni wa an yanwiya at-tadhiyata biha. Hendaklah orang yang buat korban berniat untuk korban. Jadi wa an yanwiya at-tadhiyata biha bil udhiyah. Hendaklah kita kalau nak buat korban, kita kena niat binatang itu sebagai binatang korban. Li'anha ibadah, sebab korban itu ialah satu ibadat. Bila ibadat perlu kepada niat. Wa kaunuha inda dhabh, li'anna al-asla iqtiranuha bi awal al-fi'l aw qablah wa illam yastahdirha indah. Dan niat tu pula ketika sembelih. Sebab asal memang niat ni berbetulan dengan perbuatan. Kalau kita berwuduk semata-mata kena air kat muka kita, kita pun niat. Begitu juga kat sini. Semata-mata kita nak sembelih tu, ketika nak sembelih tu kita niat. Au qablah, kata musannif, au qablah, ataupun niat sebelum. Kita beli binatang korban, kita niat dah binatang ni aku memang nak buat korban kerana Allah Ta'ala, niat. Ketika itu dah sah niat tu, walaupun kita tidak hadirkan niat ketika mana binatang tu disembelih. Okey. Na'am al-mu'ayyanatu ibtida'an binadhrin la tajibu laha niyyatun asla, iktifa'an bin nadhri anin niyyah li khurujiha an milki. Saya sebut apa? Benar. Kalau binatang korban yang telah ditentukan oleh kita sejak daripada awal lagi dengan nazar, ketika itu tak perlu langsung kepada niat. Memadai dengan nazar semata-mata, tak perlu kepada niat. Apa al-mu'ayyanah ibtida'an bi nazrin? Kita ada lembu dalam 10 ekor contoh. Tak. Kita ambil seekor daripada lembu tu, kita sebut apa? Lillahi alayya an udhahi bihadhi. Bagi Allah Ta'ala ke atas aku untuk aku sembelih binatang ini atas nama nazar. Ketika itu binatang yang kita pegang tu ditentukan oleh kita sebagai binatang yang kita akan buat sembelih dan atas nama nazar. Ketika itu tak perlu langsung kita niat apa tu untuk korban. Sebab kita dah tentukan dah. Binatang kita seekor tu kita pegang, kita sebut bagi Allah ke atas aku untuk aku sembelih binatang ni untuk korban. Tu kita nazar tu bukan niat korban, tu nazar. Nazar itu dah memadai dah, ganti kepada tempat niat. Dengan makna ketika sembelih kita tak perlu niat dah. Sebelum sembelih, selepas kita nazar juga kita tak perlu niat dah. Itu kalau binatang itu ditentukan oleh kita dengan nazar. Okey. Kita baca bawah tu pula. Wal muayyanah an nadhrin fi dhimmatihi aw bil ja'li tahtaju li niyyatin inda dhabhi wa tajuzu muqaranatuha lil ja'li aw al ifraz. Adapun binatang yang kita nazar tapi kita tidak tentukan sejak daripada awal, kita sebut lillahi alayya an udhahi syatan lil udhiyah contoh. Bagi Allah ke atas aku untuk aku sembelih seekor kambing. Mana-mana kambing, yang penting dia kambing lah. Jadi kita tidak tentukan kambing ini, tak, kita sebut mana-mana kambing.
Esok tu barulah kita jumpa kambing yang kita nak buat sembelih atas nama korban tu, barulah kita tunjuk kambing ini yang aku nak buat korban. Tak. Ketika itu binatang tu kita panggil muayyanah an-nadhrin fi zimmatihi. Asal binatang tu dia tu wajib ke atas kita secara nazar, cuma masih fi zimmah, masih di atas bahu kita. Apa kita sebut tadi? Pening lah. Mudah cerita, kita buat kesimpulan je lah mudah ni. Kesimpulan dia ada 3. Ada binatang yang muayyanah ibtida'an binadhrin. Ada muayyanah an-nadhrin fi zimmatihi. Ada yang wajib, binatang yang wajib kita buat korban disebabkan al-ja'al. Okey. Adapun yang pertama, kalau binatang tu muayyanah, tertentu, disebabkan kita nazar sejak daripada awal. Contoh, gambaran yang pertama ni contoh. Kita ada 10 ekor lembu. Kita ambil seekor lembu dan kita sebut, lillahi alayya an udhahi bihadhihi. Bagi Allah ke atas aku untuk aku sembelih binatang ini yang depan mata aku ni. Tak. Ketika itu kita sebut tak wajib niat korban langsung. Sebelum korban tak wajib, sebelum sembelih tak wajib niat. Ketika sembelih pun tidak wajib kita niat. Memadai dengan nazar itu sahaja dah ganti tempat niat. Itu yang pertama. Yang kedua kita nazar juga. Kita nazar, kita sebut lillahi alayya an udhahi bisyatin dengan nakirah. Bagi Allah ke atas aku untuk aku sembelih seekor kambing. Kambing mana? Adakah kambing ini? Tak. Kambing. Mana-mana kambing. Okey. Keesokan harinya barulah kita tentukan kambing ini. Yang baru aku jumpa ni. Kambing ni. Yang aku nak buat korban tu. Tak. Ketika itu binatang tu kita panggil muayyanah an-nadhrin fi zimmatihi. Ketika itu perlu kepada niat ketika mana kita nak sembelih binatang tu. Boleh juga niat tu didahulukan ketika mana kita tak ada masalah. Okey. Yang ketiga, binatang yang wajib kita sembelih atas nama korban disebabkan al-ja'al. Al-ja'al semalam kita sebut, ataupun sebelum ni kita sebut, pada siri pertama kita sebut apa? Hadhihi udhiyatun. Ataupun ja'altu hadhihi udhiyatan. Aku jadikan binatang ini depan mata aku ni sebagai binatang korban. Ketika itu binatang itu menjadi wajib untuk kita sembelih disebabkan ja'al, disebabkan kita yang menjadikan dia wajib ke atas kita. Tak. Ketika itu juga wajib kita niat korban ketika mana kita sembelih binatang tu. Jadi ada gambaran 3 gambaran. Okey. Wa yajuzu an yuwakkila musliman mumayyizan fi niyyah wa dhabhi aw kafiran fi dhabhi faqat. Tu. Harus dalam syarah lah ni. Harus untuk kita mewakilkan seorang muslim yang mumayyiz, yang boleh buat urusan sendirilah, urusan-urusan yang daruri. Boleh makan sendiri, boleh basuh berak sendiri, boleh basuh kencing sendiri. Tu kita panggil mumayyiz. Jadi disebut kat sini wa yajuzu an yuwakkila musliman mumayyizan fi niyyah wa dzabh. Harus untuk kita kalau kita buat korban, kita mewakilkan orang lain untuk berniat dan untuk sembelih. Contoh saya mewakilkan Zaid. Zaid ni pula mesti muslim dan juga mesti dah mumayyiz walaupun belum baligh. Saya mewakilkan dia untuk niat korban bagi pihak saya, dan juga saya wakilkan dia untuk sembelih bagi pihak saya. Tidak ada masalah, boleh. Au kafiran fi dzabhi faqat. Ataupun kita mewakilkan orang kafir pada sembelih sahaja, tak boleh pada niat. Niat kita yang niatlah binatang ni kita nak buat korban kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita mewakilkan orang lain walaupun seorang yang kafir untuk sembelih. Tak boleh kita wakilkan orang kafir untuk niat. Sebab antara syarat niat mesti Islamun nawi. Orang yang niat tu kena Islam. Maka orang kafir tidak sah niat. Jadi tak bolehlah kita wakilkan dia. Kalau wakilkan juga tidak sah niat tu. Jadi tidak ada faedah. Tu cerita dia. Lepas tu disebut wala yudhahi ahadun an ghairihi bila idnihi fil hayy wa bila isa'ihi fil mayyit fa in fa'ala walau jahilan lam yaqa' anhu wala 'anil mubashir. Baru ni ada orang tanya saya lah,
boleh tak kita buat korban untuk si mayat? Jadi ni jawapan dia. Kita tak baca kitab, kita tak reti juga. Kita baru ulang kaji, kita reti lah. Tak. Jadi disebut oleh syekh kita ni, wala yudahi ahadun, kita tak boleh buat korban untuk orang lain kecuali dengan izin dia. Itu kalau dia hidup. Jadi Zaid hidup, boleh tak saya buat korban binatang untuk pihak dia? Tak boleh, kecuali kalau dapat izin daripada dia. Minta izin, si Zaid, wahai si Zaid, aku nak buat korban untuk kamu ni, boleh ke tak? Dia bagi, maka kita boleh buat korban untuk dia, pahala akan dapat kat dia. Kalau si mati, boleh tak kita buat korban untuk si mati, untuk anak, untuk ayah kita yang dah mati, meninggal lah. Orang Kelantan panggil mati lah, orang yang tu sikit panggil meninggal, tak ada masalah, benda sama. Boleh tak kita buat korban bagi pihak si mati, ayah kita, mak kita? Saya sebut wabila isa'i fil mayit, tak boleh. Tak boleh kita buat korban untuk si mati kecuali kalau diwasiatkan. Ayah kita sebut kat kita, kalau aku mati nanti tolong sembelih lah seekor kambing ni untuk nama atas nama korban. Itu wasiat kat kita, ataupun dia tulis. Tak, ketika itu kalau dia mati kita boleh buat korban untuk dia. Tapi kalau dia tak pernah wasiatkan kepada kita untuk sembelih korban, tak boleh kita ambil duit dia atau pusaka yang dia tinggal, kita ambil, kita sembelih korban, tak boleh. Tak boleh, tidak sah. Okey. Jadi kalau hidup kita nak buat korban untuk dia, tak, kita kena dapat izin daripada orang hidup. Kalau dah mati, mesti dia tu mewasiatkan kepada kita untuk sembelih korban bagi pihak dia kalau dia mati. Kalau tak dapat wasiat, tidak boleh. Lagu tu cerita dia. Tu lagu tu. Fa in fa'ala walau jahilan lam yaqa' anhu wala 'anil mubashir. Kalau dia buat juga, dia sembelih juga seekor kambing korban untuk pihak Zaid. Zaid tu hidup lagi, tapi dia tak dapat izin daripada Zaid. Ataupun dia sembelih kambing untuk ayah dia, sedangkan ayah dia tidak mewasiatkan kepada dia untuk sembelih kambing bagi pihak ayah dia. Tak, ketika itu kita sebut tidak sah perbuatan tu, korban tu tidak sah. Walaupun dia jahil hukum, dia tak tahu hukum tu, tak boleh. Kekal tidak sah. Tahu hukum ke tak tahu hukum, kekal tidak sah. Tidak sah apa tidak sah korban. Binatang tu boleh dimakan, jangan dibuang, tapi pahala korban tak dapat. Tu sebab nak sembelih ni tak syarat niat, tak mesti niat. Tak niat tak ada masalah. Yang penting yang sembelih tu orang Muslim ataupun kitabi, yang cukup syarat. Jadi lam yaqa' anhu wala 'anil mubashir. Jadi kita sembelih untuk si Zaid, tak dapat izin daripada si Zaid tak. Jadi binatang tu tidak sah korban bagi pihak si Zaid. Soalan, adakah sah korban bagi pihak kita yang sembelih binatang tu? Juga tidak sah. Jadi tidak sah bagi pihak si Zaid, tidak sah bagi pihak si mati, dan juga tidak sah bagi pihak kita yang tolong sembelih binatang tu. Semua tak dapat pahala korban. Cuma binatang tu boleh dimakan lah dan dibuang. Tu wa inna ma jaza wafa'u dainil ghair hayyan aw maitan bighairi idhnin la tadhiyatu anhu li'anna ibadah wal aslu man'uha anil ghair illa lidalil bi khila'i wafa'id dain. Jadi boleh jadi orang tanya, apa beza bayar hutang bagi pihak orang lain dan juga korban? Tu. Tak, kawan kita ada hutang dengan orang, kita tolong bayar bagi pihak kawan kita tu, dan kita tidak minta izin daripada kawan kita tu, boleh, tidak ada masalah. Jadi apa beza dengan korban? Kalau kita nak korban mesti dapat izin, sedangkan kalau nak bayar hutang, kita bayar hutang tanpa izin daripada orang yang berhutang tu pun tidak ada masalah. Saya sebut fa inna ma jaza wafa'u dainil ghair hayyan aw maitan. Zaid yang masih hidup ataupun Abu yang dah mati, dia tu berhutang, mereka berhutang, kita tolong bayar untuk mereka, sah. Tapi kalau kita nak buat korban untuk si hidup, orang yang hidup kena minta izin, kalau si mati kena dapat wasiat. Tak, sebab apa? Sebab tadhiyah itu, pengorbanan itu, berkorban itu ialah ibadat, dan asal kepada ibadat ialah orang lain tak boleh tolong buat, kecuali kalau ada dalil yang mengatakan boleh. Contoh macam semayang lah, ibadat tak boleh tak kita ganti suruh kawan kita semayang subuh untuk kita, tak boleh. Tak, begitu juga kalau ibadat yang lain, contoh apa, syahadah,
Ataupun ibadat-ibadat yang lain lah. Boleh tak kita suruh kawan kita buat dan kita tak payah buat? Tak boleh. Asal kepada ibadat lagu tu. Kecuali lah kalau ada dalil yang membenarkan orang lain tolong buat, maka tidak ada masalah. Banyaklah kat sini masail dia tu, dalam Busyarul Karim ni. Kita yang sangat baik. Mana tahu tak dia hilang. Wala baca terus. Wala tadhiyatun li raqiqin bisaid anwa'i. Syekh tambahlah perbahasan seterusnya membincangkan tentang boleh tak kita buat korban untuk hamba boleh buat korban tak? Syekh sebut tak boleh. Hamba tak boleh buat korban. Semua jenis hamba. Adapun hamba mukatab tak boleh buat korban. Sebab apa? Sebab hamba mukatab tak boleh menderma, tak boleh bersedekah. Apa hamba mukatab? Bukan hamba yang kita tulis atas dia tulisan tak. Hamba mukatab ni, contoh kita ada hamba nama dia Abu. Kita panggil Abu, kamu cari duit, bisnes lah apa pun kamu nak bisnes. Bulan ni bagi aku 1,000, bulan depan bagi aku 1,000. Habis bagi 2,000, kamu terbebas. Itu hamba mukatab kita panggil. Bila dia bagi 2,000 tu, bebas lah dia. Dia ada syarat-syarat dia, ada perbahasan khusus dalam kitab fiqh. Tadi hamba mukatab tu, boleh tak dia buat korban untuk diri dia? Dia beli lembu atau dia korban? Tidak boleh. Sebab hamba mukatab tak boleh menderma. Dan dalam korban ada derma. Bila kita korban, kita akan derma sebahagian, sedekah sebahagian daging kepada si fakir miskin. Jadi hamba mukatab tak boleh dia menderma, jadi tidak boleh untuk dia buat korban. Kalau hamba yang pure hamba, 100% hamba, orang panggil hamba qin, yang tu tak boleh juga buat korban. Sebab hamba, kalau 100% pure hamba, dia itu sendiri milik orang. Hamba tu juzuk badan dia, tubuh badan dia itu sendiri milik orang. Apa-apa yang dia miliki pun milik orang. Jadi bila dia milik orang, barang-barang yang dia miliki milik orang, macam mana dia nak buat korban? Sebab kalau dia beli barang pun tetap akan jadi milik tuan dia. Jadi dia nak buat korban harta orang lain, binatang orang lain. Binatang tuan dia tak boleh. Kita nak buat korban mesti binatang sendiri. Berbeza kalau hamba tu hamba muba'at. Hamba muba'at sah dia buat korban. Apa hamba muba'at? Hamba yang separuh lah. Separuh hamba, separuh mereka. Contoh kita ada hamba nama dia Zaid. Hamba kita nama dia Zaid. Tak? Kita beli Zaid dulu, kita beli yang kawan kita. Share lah. Contoh harga hamba tu 200,000. Kita bayar 100,000, kawan kita bayar 100,000. Jadi separuh hamba tu milik kita, separuh hamba tu milik kawan kita. Okay, bahagian kita bebaskan. Jadi bahagian kita bebaskan, hamba tu akan jadi separuh mereka, separuh hamba. Kita panggil hamba muba'at. Hamba muba'at sah kita buat korban. Sah bagi hamba muba'at tu dia nak buat korban. Sebab apa? Sebab ada sebahagian daripada juzuk tubuh badan dia merdeka. Jadi dia boleh buat korban. Jadi kesimpulan buat hamba ni, kalau hamba tu 100% hamba tak boleh buat korban. Dia tak boleh berkorban lah. Kalau hamba tu mukatab tak boleh juga buat korban. Kalau hamba tu muba'at boleh buat korban. Okey. Na'am in adzina say' fiha fil udhiyah lil mukatab sahhat anhu. Jadi tadi kita sebut mukatab tidak sah korban. Kecuali lah kalau dapat izin daripada tuan. Kita sebagai tuan kepada hamba mukatab tu, kita sebut kepada dia, wahai si Zaid, aku izinkan kamu untuk buat korban. Zaid pun buat korban. Sah, tidak ada masalah. Dan dapat pahala korban bagi pihak diri dia lah. Tu. Begitu juga kalau kita bebaskan, tak ada masalah, selesai kat situ. Walau qala li ajnabi. Okey. Masalah lain. Kalau kita sebut kepada seorang yang asing. Tak. Kita sebut kepada orang mana-mana kita jumpa, kita sebut kepada dhahi anni. Wahai si Zaid, wahai si fulan, kamu tolong buat korban bagi pihak aku. Tak, si fulan tadi tu beli seekor lembu, sembelih atas nama kita lah, atas pihak kita, bagi pihak kita. Maka sah sembelihan tu atas nama korban.
Lepas tu bayaran lembu tu yang dia beli tu, hutang ke atas kita, kita kena bayar balik kepada si fulan tu. Okey. Tu. Selesai kat situ. Tu. Wa waqtu at-tadhiyah, kita baca matan tu. Wa waqtu at-tadhiyati ba'da tulu'an syams yauman nahari wa mudiyyi rak'ataini wa khutbataini khafifat. Sekarang ni nak bincang mengenai waktu untuk kita berkorban. Berkorban apa saja itulah. Boleh tak kita berkorban bila-bila waktu sahaja kita suka? Tak boleh. Okey. Ada waktu dia. Wa waqtu tadhiyah, waktu berkorban, waktu at-tadhiyah. Tadhiyah bukan waktu udhiyah. Bukan waktu binatang korban. Binatang korban tidak ada waktu. Tadhiyah ni masdar. Jadi waktu yang kita boleh sembelih. Dan sembelihan kita itu dianggap sebagai sah untuk dapat pahala korban. Wa waktu tadhiyah ba'da tulu'an syams yauman nahr. Masuk waktu untuk kita berkorban ya selepas terbitnya matahari. Selepas terbitnya matahari pada hari ke-10 Zulhijjah, pada hari raya itulah 10 Zulhijjah. Dan juga mesti selepas berlalunya 2 rakaat yang ringan dan juga 2 khutbah yang ringan. Jadi mesti berlalu 3 waktu ni. Mesti selepas tulu'an syams, selepas terbitnya matahari. Lepas tu dah berlalunya waktu khutbah yang ringan dan juga 2 rakaat yang ringan. Khutbah yang ringan kita ambil dalam 2 minit ataupun 3 minit lah. Tak, sembahyang yang ringan 2 rakaat 3 minit juga. Jadi 3 khutbah tu maknanya baca rukun je lah. Tu maksud dia. Bukan khutbah seluruhan tu yang panjang. Ni rukun saja. Yang dia bahas ni rukun saja. Jadi khutbah 3 minit, sembahyang khutbah 3 minit. Lepas tu sembahyang 2 rakaat yang ringan 3 minit juga. Kita buat rukun sahaja. Jadi 6 minit. Jadi bila terbit matahari, berlalunya 6 minit selepas terbitnya matahari, dah masuknya waktu untuk kita korban. Jadi terbit matahari bukan terbit fajar. Terbit fajar masuk subuh. Lepas subuh tu tak boleh lagi. Ni terbit matahari. Maksudnya subuh dah habis lah. Okey. Lepas tu, lepas terbit matahari tu, berlalu pula kadar 6 minit. 3 minit untuk kadar 2 rakaat yang ringkas. 3 minit lagi untuk kadar 2 khutbah yang ringkas. Bila dah berlalunya waktu itu, maka boleh kita buat korban. Sekalipun kita tidak sembahyang, sekalipun kita tidak berkhutbah. Dia ambil iktibar dengan waktu. Contoh, saya tak pergi sembahyang hari raya. Saya tak pergi berkhutbah hari raya. Tak. Dengan semata-mata masuknya terbit fajar dan berlalunya kadar 3 minit untuk khutbah dan 3 minit untuk solat 2 rakaat secara ringan, dah masuknya waktu untuk saya berkorban. Sekalipun saya tak pergi sembahyang raya, sekalipun saya tidak berkhutbah. Jadi kita bukan ambil iktibar mesti lepas khutbah, mesti lepas raya, tak. Kita ambil iktibar dengan waktu tu. Waktu khutbah anggaran 3 minit kalau yang fardu saja. Sembahyang 2 rakaat yang ringan 3 minit, jadi 6 minit. Jadi selepas terbit fajar ataupun selepas terbit matahari, berlalunya 6 minit, dah settle, dah boleh kita berkorban. Tak, sekalipun kita tak pergi sembahyang lagi, sekalipun imam belum habis sembahyang lagi, sekalipun belum keluar waktu karahah, sekalipun belum keluar waktu al-karahah. Jelas? Okey. Sekalipun imam belum korban, tidak ada masalah. Yang penting berlalunya waktu tadi. Okey, kalau kita falau zabaha qabla zalika lam yajuz. Wa kana syata lahmin. Kalau kita sembelih sebelum ni, kat Mesir sama berlaku ni. Wallahu a'lam mazhab apa dia orang pakai, ataupun memang mereka sembelih semata-mata untuk makan, bukan untuk buat korban. Tak. Tu hari ke-9 Zulhijjah tu mereka sembelih dah kalau kat Mesir sebahagiannya. Hari ke-9 tu. Kita satu hari 10 tu pun lepas terbit matahari, lepas tu berlalu kadar 2 rakaat yang ringan, 2 khutbah yang ringan. Tak. Tapi kat Mesir hari ke-9 tu dah start. Ada orang sembelih hari ke-8 lagi. Mungkin dia orang sembelih semata-mata untuk makan lah. Jadi kalau sembelih hari ke-8, hari ke-9 ataupun sebelum subuh lagi sembelih dah hari ke-10 tu, ataupun malam hari ke-10 tu,
Tak, ketika itu tidak dapat pahala korban. Binatang tu semata-mata disembelih untuk dibagi makan kepada anak bini, keluarga dan sebagainya. Tapi pahala korban tidak dapat. Dalam sahihain disebut awwalu ma nabda bi fi yaumina hadza nusalli, Nabi sebut. Perkara yang pertama kami buat pada hari raya ni, hari ke-10 ni, ialah kami sembahyang. Kemudian kami balik daripada sembahyang, kemudian kami sembelih. Siapa yang buat macam kami buat, maka mereka telah buat sunnah kami, ikut cara kami. Betul lah maknanya, dapat pahala korban. Wa man zabaha qabla dhalik, siapa sembelih sebelum waktu tu, maka fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Tidak lebih binatang yang disembelih tu ialah binatang sekadar untuk diberi makan kepada ahli keluarga mereka. Sekadar itu saja, tidak dianggap sebagai nusuk, tidak dianggap sebagai ibadah korban. Tu. Wal afdal ta'khiru dhabahiha ila irtifa'in syams qadra rumhin. Jadi masuk waktu kita dah bincang. Sekarang ni nak bincang masih mazhab majoriti lah, mazhab al-jahiliyah. Ayuh. Ada Azhar di sana jangan main-main Ustaz Izwan. Dia mesti ada al-Azhar, apa tu, bagi kiblatul ilm kalau ulama. Jadi kita ambil iktibar dengan ulama, bukan dengan orang jahil lah. Okey. Wal afdal ta'khiru dhabhiha ila irtifa'in syams qadra rumhin. Waktu afdal kita sembelih korban ialah kita lambatkan sampailah matahari naik segala. Naik segala ni 4 darjat. 1 darjat 4 minit. Jadi 4 darjat 4 16 minit. Jadi selepas daripada terbitnya matahari, tunggu 16 minit lepas tu barulah kita berkorban. Itu yang lebih afdal. Seumur kita buat lebih sangatlah. Nak pukul 8 pukul 9 ustaz itu lebih sangatlah. Itu afdal lah. Okey. Bal sawab al-Azra'i annahu la yadkhulu illa bidzalik bina'an ala. Okey, malah Imam Azra'i mentaswibkan, mengatakan waktu korban memang mesti selepas naik matahari sekadar segala. Itu pendapat beliau lah, peribadi beliau. Dia kias dengan solat hari raya. Okey, menurut sebagai pendapat jugalah. Wa yamtaddu waqtu tadhiyah lailan. Okey. Wa yamtaddu waqtu tadhiyati lailan. Waktu untuk berkorban berterusan sampailah pada waktu malam. Jadi nak korban pada waktu malam boleh, tidak ada masalah, cuma makruh. Makruh kalau tanpa uzur, tanpa maslahat. Kalau ada maslahat, kalau ada keuzuran, maka buat waktu malam pun tidak makruh. Okey. Begitu juga pada waktu siang, kita boleh berkorban sampailah ila akhiri ayyamit tasyrik, sampailah akhir hari-hari tasyrik. Hari tasyrik hari apa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi sampailah akhir hari tasyrik, dengan makna hari ke-13 tu lepas asar tu kalau kita sembelih pun sah lagi untuk dinamakan sebagai korban. Tapi kalau masuk maghrib dah, hari ke-13 baru kita nak sembelih, waktu tu tidak dianggap sebagai binatang korban dah lah. Semata-mata kita sembelih buat makan lagu tu je lah. Malam takun manzuratan fatafa'un qada'an kamamar. Selagi mana kita tidak nazar. Kalau kita nazar, contoh kita bernazar untuk sembelih seekor kambing atas nama korban, tak? Bila kita nazar lagu tu, kena sembelih dalam waktu apa tu, korban lah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebab kita sebut tadi kita nazar atas nama korban, jadi kena sembelih dalam waktu korban. Tiba-tiba kita tak ingat ataupun ada urusan tertentu menyebabkan apa, kita tak sembelih dalam waktu 11, 12, 13. Hari ke-14 baru kita sembelih. Kekal nama dia nama korban, cuma qada atas nama qada. Tu khusus bagi nazar. Kalau tidak nazar, tak. Kita tidak nazar nak sembelih korban, tapi saja buat lambat sampai hari ke-14 dah, 14 Zulhijjah. Kalau sembelih saja-saja sembelih, tak dapat pahala korban. Sikit lagi. Wa yajibu, baca matan tu, atasadduq bi syai'in min lahmiha naji'an. Habislah. Okey. Wajib fi udhiyat at-tatawwu'. Okey, wajib pada sedekah ataupun pada korban yang sunat. Pada korban yang sunat. Jadi korban yang wajib, korban yang sunat. Korban yang wajib kita nazar ataupun bil ja'al tu, tak. Yang sunat yang biasa semua kita buat tu lah. Tu nazar sunat. Tu korban sunat. Jadi Syekh sebut wajibu at-tasadduq bi syai'in min lahmiha, ay wajibu fi udhiyat at-tatawwu'. Wajib pada korban yang sunat
untuk kita bersedekah dengan sesuatu daripada daging tu, walaupun sedikit. Sekadar nama daging, sekilo, setengah kilo. Kita panggil setengah kilo tu daging tak? Daging. Kita bagi setengah kilo, yang lain kita faham belaka. Dah boleh dah sah. Yang penting kita bagi sikit, setengah kilo, sekilo dekat fakir miskin. Kalau tak, tidak sah lah ibadat kita tu. Jadi kena bagi juga, nak tak nak kena bagi walaupun sedikit. Tapi yang moleknya nanti kita akan bincang lah. Bagi semua lah. Tak, kita hari lain dah pelahak daging dah. Lepas tu datang apa tu, orang panggil apa, raya, kita korban untuk kita lahap lagi daging. Tak jadilah lagu tu. Patutnya daging kita beli lain. Tak. Ataupun kita akan sebut cara yang afdal. Ala kulli hal, kita nak beritahu, waktu korban, daging yang kita makan tu jangan banyak. Daging yang kita bagi orang tu banyak. Sebab kita dah lahap semua dah daging sebelum tu. Duit kita ada. Jadi bagi kepada orang fakir miskin lah. Kecuali lah kalau kita pun tak ada duit. Hari tu ada daging lebih, kita ambil dah lebih sikit. Sebab kita korban tu. Okey. Qala Ainshin. Siapa dia Ainshin? Ali Syubraman Lasi tak? Dia sebut, Imam Syubraman Lasi sebut apa? Wala budda min kaunihi lahu waqa'un kharitlin. Dia sebut nak tak nak mesti daging yang kita bagi fakir miskin tu mesti ada nilai, ada waqa'. Maknanya tak leceh sangat lah. Mana sekilo, 2 kilo, setengah kilo. Ni kalau bagi 50 gram tu tidak sah di sisi Imam Syubraman Lasi. Sebab tidak ada waqa'. Tidak ada waqa' ni, kalau orang bagi pun kita nak terima tak nak terima lah. Sikit sangat. Nak buat masak pun susah. Tak padan lah. Jadi Imam Syubraman Lasi kena sebut apa? Mesti ada waqa'. Taritlin. Contoh macam satu ritel. Satu ritel ni tak tahulah. Kalau tengok kat belakang ni dia sebut ritel ni pun banyak. Ritel Iraqi, ritel Syami, ritel Misri. Tu. Kat dalam belakang kitab Manhajul Qawim ni, cetakan Darul Minhaj. Lepas tu di sisi Hanafiyah, di sisi Jumhur, kita sebut di sisi Jumhur lah, termasuk Imam Mazhab Asy-Syafi'i. Kalau satu ritel Iraqi 382.5 gram. Kalau ritel Syami tak 1.78 1 kilo 1.785, jadi 1785 gram. Kalau ritel Misri 449.28 gram. Tu. Jadi Allah alam kalau diitlakkan ritel, maksud dia itu ritel mana. Jadi Imam Syubraman Lasi sebut, nak tak nak daging yang kita bagi orang tu mesti ada waqa'. Contohnya satu ritel, ambil mudahnya dalam 400 gram, 300 gram kita bagi orang paling kurang. Fa yahrumu aklu jami'i, haram kita makan semua. Sebab korban ni idil maqsudu irfaqu al-masakin wa la yahsulu bi mujarrad adh-dhabh wa la yabul hunaka ma fi at-tuhfa jawazu ikhraj al-wajib min ghairiha. Jadi tidak boleh kita makan semua. Tidak sah korban ketika itu. Sebab tujuan korban ialah nak bagi fakir miskin ni tak rasa daging, nak berkasih sayang, nak bagi apa tu, mereka rasa seronok. Jadi tujuan tu tidak akan dapat dengan semata-mata sembelih. Lepas tu kita faham belaka apa tu daging tu, mesti bagi mereka juga walaupun sedikit. Dan dalam tuhfah sebut wala yab'un hunaka ma fi tuhfah jawazul ikhraj wajib min ghairiha. Tak ada masalah. Tidak jauh dalam bab ni. Kalau kita bagi apa tu daging tu walaupun daripada daging lain, kita sembelih korban, lepas tu daging yang wajib kita bagi orang tu kita beli lain, lepas tu kita bagi orang. Imam Ibnu Hajar sebut tidak jauh lah untuk dikatakan itu sah. Okay. Walaupun kita tidak bagi binatang korban. Wala yajibu lahu lafdhu mumalik. Bila kita bagi fakir miskin tu, tak wajib kita lafazkan apa? Aku bagi kepada kamu, wahai si fakir miskin, aku bagi apa ni, daging aku bagi milik kepada kamu akan daging ini. Tidak wajib kita lafazkan dengan lafaz yang menunjukkan kita bagi milik daging tu kepada si fakir miskin. Tak wajib. Malah semata-mata kita ambil daging, kita bagi fakir miskin tu, settle dah. Dah selesai dah. Berbeza kalau kafarah. Tak ada masalah. Wa yajibu an yu'tiyahu naji'an. Kemudian yang terakhir, wajib kita bagi orang fakir miskin daging korban tu dalam keadaan naji'an, dalam keadaan mentah. Tak boleh dah masak siap baru bagi, tak boleh.
ataupun dah kita qadid ni kita ambil daging, kita buat, kita jemur bagi dia kering, kita buat apa tu ikan masin, daging masin dan sebagainya, tidak sah, tidak boleh. Kena bagi yang pure, yang yang naik, Sayyidina Muhammad, yang fresh lah. Tak boleh bagi yang dah dimasak, tak boleh juga bagi yang telah diproses, yang dibuat daging masin dan sebagainya, tak boleh. Lepas tu nak bagi siapa ni? Li muslimin hurrin. Li muslimin hurrin. Tu kena bagi orang yang muslim, fakir miskin yang muslim, yang merdeka. Tak boleh bagi orang kafir. Tak. Nak rahmatan lil alamin, zakat bagi orang kafir, korban bagi orang kafir. Nanti Tok Imam suruh orang kafir, azan suruh orang kafir. Tak. Lepas tu apa lagi nak suruh orang kafir? Bab agama Islam nak suruh orang kafir kaji, suruh orang kafir ajar kita. Tak. Rahmatan lil alamin. Tadi saya sebut apa? Tak boleh kita bagi binatang korban ni kepada orang kafir. Tidak sah. Kena bagi muslim yang merdeka, yang fakir ataupun miskin. Walaupun kita bagi seorang saja dah memadai. Okey. Ataupun kita bagi hamba yang muba'ad. Okey. Adapun hamba muba'ad, boleh juga kita bagi dia daging korban tu. Jadi kita nak bagi daging korban kat siapa? Kat muslim, sama ada muslim tu merdeka ataupun hamba. Yang penting hamba muba'ad, hamba separuh tadi tu. Kalau hamba pure tak boleh. Ataupun hamba mukatab, boleh juga kita bagi hamba mukatab. Yang penting hamba mukatab tu bukan kita yang jadikan dia tu mukatab. Bukan kita tuan dia lah. Kita bagi hamba mukatab yang tuan tu orang lain. Boleh juga. Wala yakfi ja'lu ta'aman wa du'a'ul masakin au irsalu ilaih. Tak boleh, tidak memadai kita masak siap-siap kat rumah daging korban tu, lepas tu kita hantar masakan kita yang dah siap tu kita bagi kepada fakir miskin. Tidak memadai, tidak sah. Ataupun kita panggil mereka datang rumah makan kat rumah, tidak boleh juga. Sebab apa? Li'anna haqqau fi tamalluki la fi akhni. Sebab hak orang fakir miskin pada daging korban tu ialah pada tamalluk. Hak mereka ialah memiliki daging tu. Lepas tu daripada mereka dapat daging tu, mereka nak jual ke nak masak ikut atas orang fakir miskin tu lah. Hak tu hak mereka memiliki daging tu, bukan hak mereka pada makan. Mereka dapat nak jual, tidak ada masalah. Lepas tu tak boleh juga wala mimma la yusamma lahman. Tak boleh kita bagi fakir miskin. Nak bagi boleh, cuma kalau sekadar bagi itu saja tidak sah. Mesti dia bagi daging. Tak boleh kita bagi benda yang tidak dinamakan sebagai daging. Kita bagi fakir miskin kulit sahaja. Lepas tu kita katakan ibadat aku dah sah. Tak boleh. Kena bagi daging juga. Tak boleh bagi benda yang tidak dinamakan sebagai daging, seperti kulit, hati. Tak boleh. Mesti bagi daging walaupun sedikit lah. Wa kadza waladun walau qulna bi jawazi tadhhiyah bil hamil li'annahu yushbihu laban. Begitu juga tak boleh kita bagi walad ataupun waladin. Wa kadza waladin. Begitu juga tak boleh kita bagi walad, anak. Itu pun kalau kita sebut boleh korban dengan binatang yang hamil. Semalam kita sebut muktamad, tak boleh korban dengan binatang yang hamil. Sekarang kita sebutlah binatang yang hamil, kita boleh buat korban. Contohlah, pendapat sebahagian ulama yang lain. Jadi anak dia tu kita ambil, kita bagi fakir miskin, tidak sah juga. Nak sah korban mesti ambil daging daripada ibu dia tu, kita bagi fakir miskin. Tak boleh bagi anak dia tu, tak boleh bagi daging daripada anak tu. Sebab anak tu yushbihul laban, menyerupai susu, bukan daging. Wali'annahu yajibu mimma yaqa'u alaihi ismu tadhhiyah asalatan wal walad laysa kadzalik wa innama lazima dhabhuha ma'ha tab'an. Okey. Walil faqir, okey, walil faqir at-tasarruf fihi bi ba'in wa ghairi. Bila kita bagi orang fakir miskin tu boleh buat apa sahaja, nak jual ke, nak makan ke, nak bagi orang ke, tidak ada masalah. Aili muslimin, tu rahmatul lil alamin kali kedua. Orang fakir miskin boleh dapat daging daripada kita. Tak, dia boleh jual, dia boleh makan, dia boleh bagi hadiah ikut atas dia. Cuma nak bagi hadiah mesti bagi hadiah kepada orang muslim. Nak jual mesti jual kepada orang muslim. Dalam Hasyah Bajuri sebut apa? Tak ingat. Dalam Hasyah Bajuri sebut apa? Kalau kita bagi kepada orang kaya tak?
daging tu. Lepas tu orang kaya tu bagi hadiah kat kafir. Waktu tu kita kena ambil balik. Daging tu daripada si kafir tu. Sebab binatang korban ni ialah apa tu, orang panggil apa? Diafatan apa tu? Tetamu Allah Ta'ala lah. Daging tu ialah daging khusus untuk orang Islam. Jadi kita nak bagi orang kafir buat apa? Dan keadaan berlambak lagi orang Malaysia ni yang fakir miskin, orang Muslim. Tak. Bikhilafil ghani idza ursila ilaihi syai' au utiyahu fa innama yatasarraf fi binahwi aklin wa tasadduqi wa dhiyafah. Jadi kita ada dua kesimpulan dia. Kalau orang fakir dapat daging, dia boleh buat apa saja, jual, nak makan, bagi hadiah. Cuma nak bagi hadiah, nak jual mesti kepada orang Muslim juga. Kalau orang kaya, kita bagi hadiah kepada orang kaya. Kita korban, sebahagian daripada daging kita bagi hadiah kepada orang kaya lah. Tak. Kawan-kawan kita yang dah berada, yang ada duit tak, yang kaya, ketika itu mereka tak boleh jual daging tu. Mereka hanya boleh makan, sedekah, ataupun dhiyafah. Dhiyafah ni dia orang masak, panggil orang lain makan kat rumah dia. Adapun untuk dia jual tidak boleh. Sebab orang kaya ni tidak lebih li'anna ghayatahu annahu kal mudhahi. Orang kaya tu tidak lebih seperti orang yang menyembelih tu sendirilah. Jadi kalau kita sembelih binatang, kita tak boleh jual. Binatang korban tu, daging dan sebagainya. Jadi orang yang kaya yang kita bagi hadiah seperti kita. Jadi tak boleh nak jual. Berbeza kalau orang fakir miskin boleh buat apa saja, nak jual ke nak buat apa boleh. Cuma mesti jual kepada orang Muslim jugalah. Wala yujzi'u ma yuhdihi 'anil wajib wa fi wajhin la yajibu tasadduq bi syai'in minha. Saya sebut wala yujzi'u ma yuhdihi 'anil wajib. Sini adek, sini. Nak habis dah sikit ni. Wala yujzi'u ma yuhdihi 'anil wajib. Tidak memadai kalau kita ada daging, lepas tu kita bagi hadiah kepada orang kaya sahaja. Adakah sah apa yang kita buat tu sebagai korban? Tidak sah. Mesti juga ada sedikit kita bagi kepada fakir miskin. Sebab tu tujuan korban ni. Kita nak bagi orang kaya, bagilah kawan-kawan kita yang kaya tu, jiran dan sebagainya. Cuma kekal mesti ada kita bagi kepada orang fakir miskin. Kalau tak, maka tidak sah ibadat tu. Kalau kita bagi hadiah saja kat kawan-kawan yang dah kaya, orang miskin tak dapat, tidak sah ibadat tu. Wa fi wajhin la yajibu tasadduq bi syai'in minha. Okey. Kemudian yang terakhir kita nak bincang mengenai pembahagian daging korban tu. Pembahagian daging korban. Jadi kita sembelih binatang korban. Lepas kita dapat satu bahagian daripada 7 bahagian. Contoh kita sembelih lembu, kita ambil satu bahagian tak. Kita nak buat apa? Contoh dapat dalam 30 kilo. Contohlah. Kita nak buat apa 30 kilo tu? Dia ada 3 tertib, 3 ranking, 3 apa tu? Stage. Speaking sikit. Fal afdal fi udhihati tatawwu' an yaqtasira ana akli luqamin minha. Yang paling afdal sekali pada sedekah korban pada korban yang sunat, kita makan sedikit sahaja. 3 suap sahaja. Tak, dan 3 suap tu yang paling afdal kita ambil daripada hati. Sebab apa tu, mengikut Nabi buatlah. Nabi makan daripada hati binatang korban baginda alaihi salatu wasalam. Lepas tu baki binatang, baki daging, baki tulang tu kita bagi orang belaka. Itu yang paling afdal. Kita makan beberapa suap, 3 suap. Yang afdal kita makan daripada hati binatang tu. Yang lain baki daripada daging tu kita bagi orang. Daging ke kulit ke apa semua benda tu yang jadi hak milik kita bagi orang belaka lah, bagi fakir miskin belaka. Yang tak sedap ni kita bagi fakir miskin. Sedekah kepada fakir miskin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita makan 1/3. Jadi 30 kilo kita ambil 10 kilo bagi hak, jadi hak kita. Lepas tu 20 kilo kita bagi fakir miskin juga. Tu yang kedua. Ranking yang ketiga, kita makan 1/3 10 kilo. Lepas tu kita sedekah kepada fakir miskin 1/3. Lepas tu kita bagi hadiah kepada orang kaya, jiran-jiran kita 1/3. Jadi ranking pertama, ranking kedua tak ada bagi hadiah. Yang ketiga saja ada bagi hadiah. Jadi kita ulang. Yang pertama yang paling afdal, kita makan beberapa suap, 3 suap daripada hati binatang. Lepas tu baki tu semua kita bagi sedekah kepada fakir miskin. Yang kedua, kita makan 1/3 10 kilo. Lepas tu 20 kilo, 2/3 tu kita sedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga,
kita buat macam mana ni yang semua orang buat lah. Makan 1/3, bagi hadiah kepada kawan-kawan yang kaya 1/3, bagi sedekah kepada fakir miskin 1/3. Pada sudut pahala pula, wa yusabu fil ula ala tadhiyah wa tasadduq bil kul. Kalau kita buat ranking yang pertama, kita dapat pahala penuh sedekah dan dapat pahala penuh tadhiyah, berkorban. Kalau kita buat yang kedua ataupun yang ketiga, kita dapat pahala penuh bagi korban. Kalau pahala penuh korban tu 100 dah dapat. Dan dapat sebahagian pahala daripada sedekah. Sebab kita tak sedekah semua. Kita sedekah. Kalau yang kedua, kita sedekah apa? Yang kedua, kita sedekah 2/3. Yang ketiga, kita sedekah 1/3. Jadi kita dapat pahala 2/3 je lah. Sebab kita sedekah banyak tu. Ataupun kita dapat 1/3 pahala kalau kita ambil ranking yang ketiga. Sebab kita sedekah banyak tu. Okey. Na'am in dhaha an ghairihi kama jitin awsa biha tasaddaqa wujuban bi jami'iha. Hai sekali Syekh, sebab na'am benar. Kalau kita korbankan untuk pihak orang lain, contoh si mayat ayah kita sebelum mati, dia wasiatkan kepada kita, nanti aku mati sembelih seekor lembu yang harga 5,000 ke berapa ribu. Kita pun, ayah kita mati, kita pun beli seekor lembu sembelih, nak tunaikan wasiat ayah kita. Ketika itu kita wajib sedekah semua sekali, tak boleh makan walaupun sedikit. Jadi selesai kat situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.